فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما
كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين Hari saya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sekali lagi kita mengucapkan puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam, pemilik alam semesta, Allah yang telah menjadikan kita, daripadanya kita datang dan kepadanya kita kembali, serta kepadanya lah juga kita serahkan segala urusan kita. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Baik, alhamdulillah, sambungan daripada tadabbur kita surah Al-Mulk, iaitu hari ini pada ayat yang ke-25. Ayat 25 surah Al-Mulk, Allah Ta'ala berfirman, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Dan mereka berkata, bilakah datangnya hari kiamat yang dijanjikan itu, sekiranya in kuntum shadiqin, sekiranya kamu betul-betul benar. Mai okey kan? Tukar. Hello, cubaan. Hey. Hello. Tak ada pula. Makan ni jugalah. Cubaan. Okey.
Baik, mereka berkata wa yaquluna, siapa yang mereka ni? Iaitulah orang-orang yang mengingkari akan kedatangan hari kiamat. Orang-orang yang mengingkari, kerana mereka ni mustab'idina wuqu'ahu. Mereka tanya tu dalam keadaan merasakan tak mungkin berlaku. Bahasa kita, kalau bila Nabi kata kiamat dia ada, dia kata bila? Soalan gitulah. Wa yaquluna mata hadzal wa'd, bila lah nak berlaku kiamat tu? In kuntum sadiqin, kalau kamu betul-betul benar pada dakwaan kamu bahawa hari kiamat tu ada. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan berkata, qul innamal ilmu indallah, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya ilmu pengetahuan tentang masa kedatangannya hanya ada di sisi Allah. Ni hanya ada di sisi Allah. Wa innama ana nadhirum mubin, dan sesungguhnya aku hanyalah seorang rasul, pemberi peringatan dan amaran yang nyata. So cerita tentang kiamat ni Allah Ta'ala masukkan juga dalam surah Al-Mulk, menunjukkan kekuasaannya. Jadi Allah ni bukan sekadar berkuasa pada penciptaan, Allah juga berkuasa untuk mematikan, dan Allah juga berkuasa untuk menghancurkan segala yang dia cipta ni dan menciptanya kembali sekali lagi. Jadi Allah Ta'ala dalam surah Al-Mulk menegaskan kekuasaannya. Termasuk kekuasaan Allah ialah tentang hari kiamat. So kalau seorang tu, kita dah sebut dah, macam mana kita nak bina keyakinan kita kepada hari kiamat. Pertama, dari sudut konsep ketuhanan tu sendiri. Kalau Tuhan tu ada, mesti keadilan tertegak. Dan keadilan yang kita tengok di dunia ni tidak ada. Memang tak adil. Di dunia ni namanya tak adil. Rakyat Palestin bila nak dapat keadilan yang dah mati tu? Orang-orang yang tertindas bila nak dapat keadilan? Kita tengok si sombong tetap dengan kesombongannya. Orang yang lemah tetap teraniaya sampai dia mati. Jadi bila dia nak akan dapat keadilannya? Kalau Tuhan tu wujud, pasti akan tertegak keadilan. Maka jawapannya, pasti akan ada satu hari yang Allah Azza wa Jalla akan jadikan hari pengadilan. Cuma kita ni belum sampai waktunya lagi, sebab dunia belum berakhir. Itu satu kefahaman, keyakinan kita. Yang kedua, keyakinan kepada kekuasaan Allah yang Maha Pencipta. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang kekuasaannya kali pertama, untuk mewajarkan dan meyakinkan kekuasaannya pada kali yang kedua. Bila Allah Taala sebut di ayat pertama ni, huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Dia menciptakan kamu, dia cipta langit dan bumi, dia cipta segala-galanya. Maka layaklah baginya untuk mencipta buat kali yang kedua. Itu tak ada masalah bagi Allah Subhanahu wa taala. So kita yakin sebagaimana hari ini kita diciptakan oleh Allah, kemudian nanti kita mati seperti mana orang terdahulu daripada kita, maka Allah tidak ada masalah baginya untuk menghidupkan yang dah mati ni buat kali yang kedua. Kerana sebagaimana dia berkuasa mencipta buat kali pertama, pasti lebih mudah bagi dia untuk menciptakan atau mengembalikan ciptaannya. Ini keyakinan kita. Dan Allah menunjukkan kekuasaannya. Cuma orang-orang kafir ni, bukan ayat ni banyak, dalam surah Yasin pun ada, dan tempat pun lain pun ada. Dia duk tanya, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Dalam surah As-Sajdah, wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum shadiqin.
Dalam surah apa lagi? Al-A'raf, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Dalam surah banyak orang kita dah baca dah, mereka tanya bila nak berlaku kiamat. Jadi Allah Taala jawab dalam ayat ni, qul innamal ilmu indallah. Nabi ni ilmu tentang kiamat hanya ada di sisi Allah. Wa innama ana nadhirun mubin, dan Nabi adalah memberi peringatan sahaja. Bila Nabi dah cakap macam tu, kita tahu Nabi ni salah satu daripada fungsi Nabi datang tu adalah sebagai tanda kiamat. Antara tanda kiamat ialah tertutupnya pintu kerasulan. Bila Nabi itulah Nabi yang terakhir, berarti lepas daripada ni tak ada dah Nabi melainkan kiamat. Kalau Nabi dulu, Nabi lepas wafatnya Nabi, ada Nabi lagi, ada Nabi lagi, ada Nabi lagi, sampailah Nabi terakhir tak ada dah Nabi. Why? Sebab lepas daripada Nabi terakhir hanya tinggal kiamat. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul yang terakhir dan perutusan baginda salah satu daripada tanda kiamat. Jadi dekat dah kita dengan kiamat. Nabi 1400 tahun dulu. Kita ni makin lama makin hampir. Dan bila datangnya tanda-tanda kiamat, dia datang seperti untaian mutiara yang terputus daripada talinya. Jadi kalau kita ada kalung mutiara atau biji tasbih tu, kalau putus tali, keluar biji-biji tu laju serentak. Jadi tanda-tanda kiamat besar ni dia akan datang bertalu-talu. Berarti bila dia datang tu sangat hampir, tak ada nak buat apa dah. Sebab tu bila kita ni tanda kiamat kecil ada nampak kepada kita, kerana kita sedar diberikan hidayah, kita cepat-cepatlah berusaha untuk memperbaiki diri kita. Dan kita tidak terlalu sibuk dengan cerita-cerita tentang konspirasi akhir zaman. Tentang konspirasi ni cerita Yahudi. Memang Yahudi tu sifat dia dalam Quran daripada awal lagi. Allah Ta'ala sebut tak berubah daripada dulu sampai sekarang. Tak berubah sifat dia. Pelik apa kalau dia bunuh anak-anak kecil. Sejarah dia Allah Ta'ala sebut wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq. Dia bunuh nabi-nabi. Bukan seorang, bukan dua. Berpuluh nabi dibunuh oleh Bani Israel. Jadi sifat tu ada tak zaman ni? Ada. Tak ada. Allah Ta'ala sebut dalam Quran 1400 tahun dulu. Jadi sebab tu bila kita tengok Allah herannya, tak sedut guna resolusi mana pun dia memang tak hirau. Firman Allah pun dia tak hirau, apatah lagi setakat resolusi Majlis Keselamatan PBB. Dia tak heran sikit pun. Itu sifat dia. Jadi kita pun duk sibuk perancangan dia A, perancangan dia B, ni semua dajjal ni semua ni. Akhir sekali miss solat Jumaat pun miss. Lepas pada tu apalah macam-macam lah. Baru ni ada saya di kuliah, duk cerita Palestin ni. Dia kata ustaz, anak saya semangat cerita Palestin ni. Dia sekarang duk belajar Muay Thai. Duk masuk Muay Thai nak belajar, nak pergi lawan Palestin ni. Nak pergi lawan Israel, nak selamat daripada Dajjal. Saya tanya dia, anak solat 5 waktu tak cukup lagi tu ustaz? Kata tak seperang lah kalau lagu tu. Kita ni kadang-kadang persiapan pada tempat yang lain. Ni minggu solidariti Palestin buat di sekolah-sekolah. Alhamdulillah lah ada. Walaupun ada orang tak suka. Tapi sekurang-kurangnya pihak kerajaan ni, pihak Kementerian Pendidikan, ada orang yang berinisiatif untuk memberi kesedaran. Tapi yang paling utama lagi ialah kesedaran kita kembali kepada Allah. Kalaulah bersama dengan kempen solidariti tu, kita kempen solat 5 waktu, alhamdulillah. Selain daripada duk boykot McDonald tak payah boykot lah. McDonald tu orang kita punya, walaupun franchise tu 100% syarikat di Malaysia ni. McDonald milik kerajaan, milik syarikat Arab Saudi. Dan banyak juga orang-orang duduk OKU yang dia ambil jadi pekerja.
Jadi dia pun baru ni dia pergi membuat penerangan kepada Mufti Perlis, bagi keterangan penerangan dia, zakat dia bayar. Sebab dia adalah entiti hak patut kena boikot tu, Benson and Hedges tu dan Hale tu. Hak tu pakat kena, hak pakat kena tu. Boikot nombor satunya. Tapi kita kata kan, di saat kita duduk kaum begitu, paling utama ialah kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah yang maha berkuasa. Ni sama juga kita. Hari ni semalam saya baca satu status Facebook. Janganlah engkau berhenti wahai imam dari kunut nazilah, kerana Israel belum lagi berhenti mengebom saudara kita. Nah, kita tengok masjid-masjid kunut nazilah semangat seminggu, lepas tu stop, tak ada, senyum berlaku. Sejuk dah balik. Dah Palestin tengah bom lagi tu. Jadi kita kadang-kadang, itulah saya pergi solat zuhur di satu surau semalam, hari Ahad, 2 hari lepas. Seorang pakcik tua yang lagi dekat dengan puncak perdana tu, satu surau di area perumahan. Mungkin dia tunggu-tunggu imam tu tak ada. Jadi saya pergi ziarah kawan seorang situ. Kita ni masuk tengok, belum komat lagi. Dia pun tunggu-tunggu imam. Dia ada seorang pakcik tu. Bila tu kata naik jadi imam, dia pun jadi imam tidak atas jadah terimam. So saya fahamlah dia ni bukan imam. Dia mungkin jemaah, tapi imam tak datang, ditolak dia jadi imam. Pakcik tu. Lepas salat asar ni, dia pun sebelum asar, sebelum akad takbir, dia pandang adalah kat 10 orang, surau kecil ya. Lepas tu dia paling belakang, dia kata kita nanti solat asar rakaat keempat kita buat kunut nazilah. Saya kata Masya Allah pakcik ni, dalam hati dia maknanya dia tetap berpegang dengan apa yang Nabi ajar kepada kita. Kunut nazilah dia baca, walaupun dia bukan imam sah, tapi dia ada rasa nak menghidupkan sunnah tu dan mendoakan sedara agama di Palestin. Dia kata hebat. Jadi kita banyak dalam masjid ni kadang-kadang berhenti. Dan kita pula kalau tak imam tak baca. Nah, jadi bila saya kata hebat macam ni, hebat. Kita pun ambil tiba kali hebat dia daripada kita ni. Kita pun kadang-kadang semangat kadang-kadang metah ya. Jadi begitulah kita. Jangan disibukkan. Hari kiamat tetap akan berlaku. Perancangan Israel ataupun musuh agama Yahudi akan tetap berlaku. Wa makaru wa makarallah. Mereka tetap merancang. Kita tak boleh nak kata. Itu memang side dia. Jadi side kita adalah pertama sekali kembali kepada Allah. Yang kedua, barulah mempersiapkan kelengkapan atau persediaan. Nak belajar silat, kau nak belajar taekwondo, kau nak belajar muay thai ke, nak belajar manoh, kau nak belajar gapo semua noh. Nak buat kempen solidariti ke gapo semua sekali tu. Yang tu nombor 2. Nombor 1, kembali kepada Allah dengan sepenuh jiwa dan raga. Taat kepada perintah Allah pada salat, pada puasa, pada zakat, pada perkara yang Allah Taala suruh. Kita jaga hubungan dengan Allah. Allah Taala kata ihfazillaha yahfazka. Bila kita dah settle yang tu, barulah kita berjuang kerana Allah. Kalau tidak berjuang kepada selain Allah, bila Allah Ta'ala nak tolong kita? Jadi seruan kita pada semua masyarakat kita di saat ini, step kita yang paling utama ialah mengajak semua masyarakat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan mentaati Allah sepenuh jiwa dan raga. Bermula dengan salat 5 waktu. Kalau betul kita kata nak ajak orang kembali atau nak menang kepada musuh agama, pertama sekali ialah betulkan saf kita, salat 5 waktu, biar masjid penuh. Kalau masjid penuh, semangat kita pun semangat. Ni, kalau di masjid-masjid pun boleh buat kempen solidariti Palestin, lagi bagus. Tapi dengan cara mana? Dengan cara menghidupkan, tunjukkan solidariti kita dengan salat berjamaah 5 waktu.
buat program pula puasa sunat ke, buka puasa ke, kita buat program qiyamul lail ke, solidariti, munajat sepertiga akhir malam, menghantarkan doa-doa di waktu mustajab, bagi kefahaman bila waktu doa-doa mustajab. Ini solidariti tahap pertama untuk kita mempersiapkan jiwa kita agar untuk kembali terdapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu tapi spesifik bila nak berlaku kiamat, tak ada orang tahu. Soalan ni kena tanya oleh Jibril alaihissalam dalam hadis yang masyhur. Jibril tanya Nabi, mata sa'ah, bila berlakunya kiamat? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya lebih tahu dari yang bertanya. Yang ditanya tu manusia yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bertanya pula malaikat paling mulia, Jibril alaihissalam. Nah, kalau manusia yang paling mulia pun tak tahu, malaikat yang paling mulia pun tak tahu, siapalah lagi yang tahu? Jawapannya tak ada, hanya Allah. Kalau tiba-tiba mari teori konspirasi, dia kata zaman ni kita hanya ada masa 500 tahun lagi nak kiamat. Ada orang dulu dia buat kira-kira fasa 1, fasa 2, fasa 3, yang ni tinggal berapa ribu tahun je lagi. Dan kita dah ni duduk pertengahan, dah tinggal berapa ratus tahun lagi masa kita. Kalau dia buat kiraan macam tu, tinggalkanlah dia. Kerana apa? Kerana kita tidak pernah diajar untuk disibukkan dengan kiraan masa kiamat. Kalau Nabi SAW yang menerima wahyu ni, sepatutnya Nabi yang paling tahu. Nabi yang bagi tahu tentang tanda-tanda kiamat. Bahkan Nabi diperlihatkan tentang apa yang tak ada zaman Nabi lagi. Apa yang belum ada zaman Nabi, Nabi dah nampak dah. Berlaku kiamat, huru-hara, berlaku macam-macam. Nabi bagi tahu tentang tanda-tanda kiamat. Tapi Nabi tak pernah bagi tahu timing masa dia. Berapa? Kamu tunggulah dia dalam masa 1500 tahun lagi. Tak ada. Nabi takkan cakap macam tu sebab Nabi tak ada ilmu berkaitan dengan tersebut. Jadi kalau Nabi tak tahu, janganlah pula ada orang kata dia tahu tentang kiamat. Zaman dulu ada seorang penceramah di tempat kita ni. Dia kata, penceramah Malaysia pun ada. Dia kata 2017 ni berlaku kiamat. Seorang famous penceramah tu. Ingat tak? 2017 tu berlaku kiamat. Penceramah tu famous. Gambar dia pun di masjid-masjid ada. Tiba-tiba tak berlaku kiamat. Tapi orang tak pernah fikir bahawa orang macam ni kita sepatutnya tak ambil ilmu daripada dia. Kerana dia telah melakukan satu kebohongan bila dia melakukan prediction akan berlakunya kiamat. Dalam Islam, Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Orang putih dia cubalah dengan ilmu kaji sains dia macam-macam. Mula-mula dia kata 2017 tak berlaku. Lepas tu dia kata pula 2000 apa? 22 kan? 2020 berapa? 2021 kan? 2021. Dan cerita ni akan senantiasa berulang-berulang. So, bagi kita orang Islam, tak penting tarikhnya berlaku bila. Sebagaimana kita pun tak penting tarikh kita mati tu bila. Duk fikir esok mati tu. Duk mikir tarikh mati. Tak payah. Hidup mati kita ni tak ada orang tahu. Doktor pun dia hanya boleh bagi jangkaan saja. Tak ada, dia tak tahu ajal kita. Habis tu kita kena buat apa? Kita kena setiap hari bersedia untuk mati. Betul? Tak baca doa tidur kita baca sunnah sehari-hari. Persiapan doa tidur. Kalau baca semua versi doa Nabi nak tidur, mengingatkan mati, persediaan mati. Nombor 1 doa paling reka apa dia?
Bismikallahum ma'amutu wa ahya. Ya Allah, dengan nama Allah aku mati dan aku hidup. Ada satu doa maksud dia, ya Allah, sekiranya engkau nak tahan apa ni? Kalau engkau nak tahan nyawaku di sisimu, maka matikanlah aku dengan baik. Kalau kamu nak lepaskan, kembalikan roh pada aku, jadikanlah aku sekalian pada orang-orang soleh. Mana bila kita nak tidur tu kita buat preparation nak mati. Tapi itulah kita, kalau tak ada nak prepare tu memang tidur mati dah. Tak sempat. Balik-balik tak sempat. Kalau tidur pun tak sempat baca doa, agak-agak kalau orang tak fikir sempat ke dia mengucap waktu mati. Aja kita fikir. Takut mikir gitu. Semoga Allah Ta'ala bagi kekuatan kepada kita. Tidur pun kadang tak sempat baca. Saya pun lagu tu juga. Dah ada kita letih, kata Allah Akbar. Mintalah dengan Allah. Baca Bismikallahumma ahya wa amut. Konon-konon nak baca ayat surah Al-Mulk lah. Baca yang gitu. Duk tabarakallah kita tak jumpa muka surat kedua. Allahu Akbar. Bangun pula sambung. Malah tak habis baca sambung pula. Allahul musta'an. Tapi itulah maknanya kita tidak diminta untuk tahu bila berlaku kiamat, bila tarikh ajal kita. Tapi kita diminta oleh Allah mempersiapkan diri untuk mati dan mempersiapkan diri untuk akhirat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru. Dan apabila datangnya kiamat, ra'au zulfatan, dia tengok melihat kiamat yang dijanjikan itu secara dekat. Dia tengok secara dekat, iaitu berlaku dah kiamat lah. Bila dia tengok betul-betul kiamat tu berlaku, si'at wujuhul ladzina kafaru, maka muramlah muka orang-orang yang kafir itu. Hari ni muka dia gerebek, sombong. Bila berlaku kiamat depan mata dia, maka si'at wujuh disebut dalam terjemahan ni muramlah. Tapi dalam bahasa Arab si'a ni pada sayyi'ah atau su, buruklah muka. Maknanya buruk, muram yang bukan sekadar muram biasa, muram dalam keadaan sehina-hinanya. Ni wajah mereka ni. Si'at wujuhul ladzina kafaru, muramlah muka mereka, orang-orang yang kafir. Wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un, dan dikatakan kepada mereka, inilah yang dahulu kamu kerap kali minta disegerakan kedatangannya. Dulu kamu duk tanya bila berlaku, bila, mana kiamat ni, tak berlaku lagi pun. Mana kiamat ni, tak ada pun. Sampai hari kiamat Allah Ta'ala kata, inilah dia hak kamu duk tanya dulu. Duk tanya sangat, inilah dia. Wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Dikatakan kepada mereka, inilah dia yang dulu kamu duk tanya-tanya tu. Bila tu? Bila berlaku kiamat. Tak boleh nak bayang. Ni di saat orang tak beriman dengan kiamat, bangkit hari akhirat, kiamat tu ada, sehina-hinanya muka. Lepas tu Dr. Zakir Naik bila orang tanya, kamu ni duduk cerita tentang kiamat, cerita tentang kiamat, apa perasaan kamu kalau bila kamu mati tiba-tiba kiamat tu tak ada? Dia tanya Dr. Zakir Naik macam tu. Dr. Zakir Naik jawab balik, okey lagi kalau tiba-tiba berbanding kamu tak percaya, tiba-tiba mati ada.
Dia jawab macam tu ya. Apa perasaan kamu? Kamu duk buat amal begini, mati tiba-tiba kiamat tak ada. Rugi ya selama ni duk buat amal. Oh, Dr. Zakir Naik pun jawab, okeylah kalau macam tu. Berbanding kamu tak percaya, tak buat amal, tiba-tiba mati, ada. Mu nak pilih yang mana? Kadang-kadang kena jawab begitu je dia orang ni. Dia tak percaya, duk tanya bila kiamat nak berlaku, bila nak kiamat berlaku. Tengok-tengok sampai kiamat bangkit, kiamat ada. Barang tak bawa. Amalan tak ada. Depan akhirat ni hari kiamat, neraka. Nak patah balik ke dunia dah tak boleh dah. Jadi waqila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Inilah dia yang kamu duk tanya-tanya dulu. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana. Tanyakanlah kepada mereka wahai Muhammad, bagaimana fikiran kamu jika Allah membinasakan daku, wa man ma'iya, dan orang-orang yang bersama denganku, seperti mana yang kamu harapkan. Faman yujirul kafirina min azabin alim. Siapakah yang dapat mengalahkan kamu atau melindungi kamu daripada azab seksa yang tidak terperi sakitnya? Faham tak ayat ni? Apa kita faham? Nabi Muhammad tak ada kaitannya dengan hari kiamat. Tak ada kaitan dari sudut mana. Orang kafir ni, dia bercita-cita nak lawan Nabi. Dia nak lawan Nabi sehingga nak kalahkan Nabi. Allah Ta'ala kata, kalaupun Muhammad kata kat dia, kalaupun kamu berjaya kan kalahkan Nabi Muhammad lah, Mubarak berani bunuh Nabi Muhammad, dan kamu Islam berjaya bunuh Nabi Muhammad dan pengikut-pengikutnya, so what? Faman yujirul kafirina min azabin alim. Siapa nak tolong kamu di akhirat nanti daripada azab yang pedih? Boleh. Kalau kamu kalah lawan Muhammad sekalipun, kamu tak akan selamat daripada azab api neraka. Hari akhirat ni adalah soalnya kita dengan Allah, bukan soal siapa menang dan kalah. Even hari ni ada nabi-nabi yang kalah, ada nabi-nabi yang terbunuh. Orang Islam mati dibunuh, kita kalah, dia menang. So what? Orang Islam kalau kalah pun mati syahid, masuk syurga. Dia menang pun, dia gimana? Faman yujirul kafirina min azabin alim. Jadi soal kekuasaan ni, saya suka relatekan bila kita cerita surah Al-Mulk ni, kekuasaan Allah, dunia dan akhirat. Siapa pun yang berkuasa di dunia, dia berjaya mengalahkan musuh-musuh dia, kekuasaan itu, jawatannya itu, apa juga yang dia dapat dengan kemenangan itu, dia tidak akan dapat selamat dari azab Allah, melainkan dia beriman kepada Allah. Jadi kita ni jangan bergaduh sebab nak menang. Kita kena berjuang berada di atas kebenaran. Semudah gitu ya. Orang nak halang dakwah Islam, macam-macam orang halang dakwah Islam. Kita tak heran sikit rambut pun. So what kalau dia dah berjaya lawan? Asal kita bukan nak menang. Kita bukan berjuang untuk dapatkan kemenangan, nak untuk tak. Kalau dapat, alhamdulillah, bonus Allah bagi. Kemenangan bagi umat Islam dijanjikan oleh Allah, pasti akan berlaku. Tapi apakah zaman kita akan berlaku, zaman bangsa akan berlaku? Wallahu ta'ala alam. Cuma yang paling utama ialah kita nak kembali kepada kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harapkan dengan kita kembali kepada Allah, Allah bantu kita beroleh kemenangan. Itu yang kita nak. Kalau andai kata Allah uji dan uji dan uji lagi,
Tak menang-menang. Tengok orang Palestin begitu gembira. Kita pun heran macam manalah dia seronok. Semalam tu tengok buat duk keluar bakar roti di kawasan lapang. Pokok dia rumah dah tak ada. Ya, kongsi-kongsi cari kotak-kotak bakar uli-uli gandum, buat atas kuali, terbalikkan kuali, bakar kayu api ke kotak bawah kuali tu. Dia pun ambil roti tu dia letak atas macam yalah, roti jadilah macam roti nan jadilah. Kata Allahu Akbar. Tapi tengok kepada wajah-wajah mereka tu, senyum, happy dia. Rumah tak ada. Kita rumah punya lapangan yang besar. Dah, muka buku. Allahu Akbar. Jadi kita nak dengan Allah. Allah uji kita ni kadang-kadang untuk tengok kita macam mana. Tu je. Bukanlah panggil kita tak nak kemenangan tu, tak nak, tapi yang paling utama ialah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang kafir ni Allah Taala kata dalam ayat ni, kalaupun Allah binasakan Nabi Muhammad dan Allah binasakan orang-orang yang bersama dengan Nabi Muhammad, menanglah kamu. Contoh, orang kafir ni menang lawan Nabi Muhammad, so apa yang kamu untung? Tak ada. Faman yujirul kafirina min azabin alim. Siapa yang dapat melindungi kamu orang kafir daripada azab yang pedih? Jadi qul huwar rahman, katakanlah yang dapat tolong kamu hanyalah Allah Ar-Rahman. Amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Kami beriman dengannya dan kepadanya lah kami bertawakal, berserah diri. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Dan kelak kamu akan tahu siapakah yang berada dalam kesesatan yang nyata. Kesesatan yang nyata. Nanti kamu tahulah. Jadi ayat ni ayat kita berserah dan bertawakal kepada Allah. Di saat siapa pun menunjukkan kekuasaan dia, kita yakin Allah Maha berkuasa. Dan walaupun keadilan yang kita harapkan itu tidak berlaku di dunia, pasti di akhirat nanti Allah yang Maha berkuasa akan menegakkan keadilan itu. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Dan orang-orang kafir di saat itu dia akan tahu selama ini dia berada di dalam kesesatan yang nyata. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Dan katakanlah wahai Muhammad, sekiranya air kamu hilang lenyap di bumi, maka siapakah selain Allah yang dapat mendatangkan kepada kamu air yang senantiasa terpancar mengalir? Allah Ta'ala sebut satu je, tak payah banyak air je. Kalau Allah Ta'ala tutup, Israel ni kan dia tutup bekalan air. Allah Ta'ala kata, kalaulah Allah Ta'ala jadikan bumi ni kering, in asbaha ma'ukum ghawra, air mengalir tu hilang, tak ada air, jadi planet Marikh dia kita, jadi hancur lebur. Faman ya'tikum bima'in ma'in. Kalau seandainya Allah keringkan air, siapa yang boleh datangkan air? Satu je Allah Ta'ala sebut, air. Sebab kita semua sangat berhajat kepada air. Dan air itu datangnya dari Allah. Kalau Allah keringkan air, kita ni patutnya sangat bersyukur. Banyak sangat air kat kita ni. Air langit lah. Air dalam parit kadang-kadang rumah tak ada. Tapi kalau sini tak apa, tak ada air tu, tasik ada tepi tu je. Bawa gayung pergi ambil air tasik. Tapi kalaulah seandainya dunia ni tak ada air, Allahu Akbar. Ini semua mengingatkan kita kepada kekuasaan Allah yang Maha Agung, yang Maha Berkuasa, yang Maha memiliki segala-galanya,
Jadi kita semua kembalilah kepada Allah. Pertama, untuk maslahat diri kita sendiri, bukan sebab orang lain. Tengok diri kita sendiri. Even kalau semua orang kafir pun, kita seorang tu masih ada, ya Allah, selamatkanlah aku. Dan kita sendiri tu, kita beriman kepada Allah untuk keselamatan diri kita sendiri. Nombor satu. Yang kedua, kita nak selamatkan anak-anak kita, pun kita ajak mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Lepas tu barulah kita pergi kepada masyarakat dan negara serta perjuangan. Kalau Islam menang, alhamdulillah. Kalau Islam tak menang di dunia, yakinlah Allah Taala dah jamin wal aqibatu lil muttaqin, kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala meluruskan kefahaman kita dalam agama dan Allah memberikan kepada kita taufik untuk berjuang di atas agamanya dengan cara yang benar, dan yang paling utama lagi Allah jaga tauhid kita sehingga kita tidak menyembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang memisahkan antara kekuasaan Allah di langit dengan di bumi, berarti kekuasaan bumi ini dia hanya melihat kepada kekuasaan pemerintah, pemimpin yang maha berkuasa, yang berkuasa. Habislah kita Yahudi lah begitu, beginilah. Siapa yang memisahkan antara kekuasaan di langit dan di bumi, seperti mana dia memisahkan agama dan politik, masa sesungguhnya dia telah menafikan kekuasaan Allah, dan dia telah meletakkan bagi bumi ini ada dua Tuhan. Itu Syekh Abdul Aziz At-Tarifi kata, siapa yang memisahkan kekuasaan langit dan bumi dengan memisahkan agama dan politik, kekuasaan bumi lah, kekuasaan pemerintahan, maka dia telah menjadikan bagi bumi ini ada dua Tuhan. Mana syirik lah. Sebaliknya kita dalam semua perkara, termasuk kekuasaan pemerintah, kita kata apa saja yang berlaku kerana Allah lah yang telah melantik dia, dan kita doakan kepada Allah memberi taufik kepadanya, dan kita doakan agar Allah pimpin kita sebagai umat Islam kepada jalan yang lurus, dan Allah memberi kesepakatan kepada para pemimpin umat Islam untuk mereka kembali bergabung dan mereka membantu saudara-saudara kita yang tertindas. InsyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Abilah surah Al-Mulk. Jadi insyaAllah kita akan sambung esok hari. Surah Ali Imran. Kita masuk Ali Imran. Kahfi ke Ali Imran? Kahfi, Ali Imran. Ada orang nak Ali Imran, ada orang nak Kahfi. Istikharah lah. Nanti kita tengok esok surprise esok insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.